Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan sambung lagi soal jawab kita dan seperti biasa di hujung pengajian nanti kita akan adakan pengajian. Hari ini kita akan bahaskan surah Al-Baqarah kan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-7 insya-Allah Okey, kita pergi kepada soalan kita yang pertama tuan-tuan soalan yang pertama sebentar Alright. Okey. Ini soalan pertama kita daripada salah seorang pelajar kita. Dalam diagram yang kedua, untuk kolom sendi, iaitu sendi ataupun haraf sama haraf tu bahasa Arabnya, sendi tu bahasa Melayunya kan. Ia terbagi kepada dua. Ia terbagi kepada dua perkara yang perlu difahami. Pertama ialah gelarannya, yang kedua ialah fungsinya. Soalan saya, apakah perbezaan kedua-dua perkara tersebut? Tuan-tuan tengok ni Kalau tuan-tuan pergi ke diagram yang kedua dalam sistem Al-Furqan, tuan-tuan akan dibekalkan dengan diagram yang kedua. So salah satu daripada penjelasan dalam diagram tersebut ialah hal yang berkaitan dengan sendi. Inilah dia ada tiga. Mula-mula isim ataupun nama, kemudian perbuatan, fi'il. Yang ketiga ialah haraf dan sendi. Dalam satu muka surat yang sama juga. Jadi soalan dia, Ustaz, dalam kolom sendi ataupun haraf ni, ada dua perkara yang perlu kita tahu. Yang pertama gelaran dia, yang kedua ialah fungsi dia. Jadi soalan pelajar tu, apakah beza antara gelaran dan fungsi? Sebab bagi dia macam sama je. Okey, dia sebenarnya memang sama tapi berbeza. Sama tapi berbeza. Maksudnya gini saya nak tunjukkan pada pelajar-pelajar betapa mudahnya sistem Al-Furqan ini, bahawasanya kita akan translate gelaran-gelaran yang asalnya dalam bahasa Arab, kemudian kita translate dalam bahasa Melayu, dan mudahnya ialah translation kita tu dia synchronize antara gelaran tu dan tugas kalimat sendi tersebut. Contohnya begini katalah kita panggil dalam ilmu nahwu, wa tu kan maknanya dan, itu dalam ilmu nahwu bahasa Arab dia panggil haraf athaf. Jadi kalau fungsi dia athaf lah. Okay, apa makna athaf? Sebab tu kita translate dalam bahasa Melayu. Gelaran untuk wa tu dia haraf, tapi haraf penyambung cerita. Tengok ni wa, fa maknanya maka, summa maknanya kemudian. Ini semua adalah kalimat haraf. Gelaran dia dalam ilmu nahwu ialah haraf penyambung cerita. Jadi kalau haraf penyambung cerita, fungsi dia apa? Fungsi dia menyambung cerita lah. Sebab tu saya letak gelaran dan fungsi. Gelaran dan fungsi. Jadi biar pelajar-pelajar kita ada dia sedar bahawasanya semua gelaran yang kita berikan dalam pelajaran ilmu nahwu dia synchronize dengan fungsi dia. Contohnya yang ketiga, katalah haraf penegasan, sesungguhnya, qad kan, ataupun la sungguh, ini semua adalah gelarannya ialah haraf penegasan dalam pelajaran ilmu nahwu sistem Al-Furqan. Dalam sistem lama kita panggil dia harfut taukid. Haraf taukid. Taukid mana apa? Taukid ni maknanya penegasan lah. Jadi kita translate kalimat itu gelarannya ialah haraf penegasan. Jadi kalau dia haraf penegasan, fungsi dia apa? Fungsi dia menegaskan sesuatu lah. Jadi sebab tu kita letak gelaran dan fungsi itu supaya pelajar-pelajar kita sedar biasanya gelaran itu sesuai dengan fungsi dia dekat dalam ayat tersebut ataupun dalam Al-Quran. So pelajar yang tanya ni apa beza dia? Sebenarnya sama, kita cuma nak jelaskan pada pelajar bahawasanya gelaran yang diberikan dalam sistem Al-Furqan dia memang synchronize dengan fungsi kalimat tersebut dalam ayat Al-Quran yang kita baca. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya, soalan kedua. Okey. Dalam jadual fi'il mudhari' sistem Al-Furqan yang Ustaz berikan, apakah perbezaan sebutan untuk fi'il mudhari' bagi ganti nama diri anta untuk engkau lelaki, dan hiya ni dia perempuan, anta ni engkau, ganti nama diri kedua, tapi untuk lelaki anta. Kalau perempuan bukan anta atau anti. Anti. Anta untuk lelaki kan tuan-tuan biasa dengar kan orang yang orang agama ke, orang surau ke, orang tabligh ke, orang yang mengaji bahasa Arab ke, orang yang belajar pelajar luar negara sebut anta, anta tu engkau tapi lelaki. Tapi kalau perempuan jangan sebut anta, salah. Kalau perempuan anti. Kalau student yang baru barik belajar tapi dia perempuan, kalau dia berbual dengan sahabat perempuan dia tak kata anta, dia kata anti. Beza. Yang kedua ialah antara engkau anta itu dengan hiya. Hiya tu dia tapi she dalam bahasa Inggeris. She dalam bahasa Inggeris. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini jadual dia. Kalau tuan-tuan yang belum pernah belajar dengan Al-Furqan,
Tuan-tuan nanti akan dibekalkan dengan jadual fi'il mudhari'. Ini dah hujung-hujung pembelajaran Yang mana kalau fi'il mudhari', katalah aku duduk ana, aku, nahnu kami, anta engkau lelaki, anti engkau perempuan, antum kamu semua, huwa dia lelaki, hiya dia perempuan, hum mereka. Jadi kalau fi'il mudhari', katalah kita ambil duduk, aku duduk, kami duduk, engkau duduk, mereka duduk kira. Kalau aku duduk, ana ajlisu, nahnu najlisu, nahnu kami. Anta tajlisu, anti tajlisina. Nampak ni, ini penambahan dia. Antum tajlisuna, huwa yajlisu, hiya tajlisu, hum yajlisuna. Asal perkataan dia jim lam sin, jalasa. Kalau qara'a, qara'a maknanya baca kan. Kalau aku baca, ana aqra'u. Kalau kami baca, nahnu naqra'u. Kalau anta baca, engkau lelaki, anta taqra'u. Kalau anti pula, anti taqra'ina. Kalau antum baca, kamu baca taqra'una. Kamu semua baca, ramai. Kemudian huwa, kalau dia, kan nama diri ketiga, dia baca yaqra'u. Kalau dia perempuan, taqra'u, bukan yaqra'u. Kalau hum, mereka baca yaqra'una. Ya di pangkal dan waw nun di hujung. Baik, soalan pelajar ni dia kata, Ustaz, saya nampak samalah Ustaz, kalau anta taqra'u dan hiya pun taqra'u juga. Apa beza dia? Kalau dia duduk pula, kalau engkau duduk, anta tajlisu, kalau dia perempuan duduk, she duduk pun, hiya tajlisu juga. Apa beza dia Ustaz? Tu soalan dia. Saya tengok sama penambahan dia, ta di pangkal dan hujung dia baris depan. Soalannya ialah tak ada beza dari sudut sebutan. Tapi macam ni kita nak kenal, kita kena tengok dalam konteks ayat itu sedang bercerita pasal siapa. Kalau bercerita pasal seorang lelaki, Fir'aun ke apa ke, engkau lah. Tapi kalau cerita tu tentang cerita pasal Siti Maryam ke apa ke kan, dia mungkin refer kepada, she tu refer kepada Maryam lah, Siti Maryam seorang perempuan. So yang ini dari sudut perbezaan sebutan tidak ada beza. Macam ni kita nak kenal, kita tengok dalam konteks ayat. Sebab tu tuan-tuan kalau belajar dengan sistem Al-Furqan, setiap kalimat dekat bawah tu kita akan ada berikan terjemahan. Kalau fi'il itu dia rujuk kepada seorang perempuan ataupun perempuan, kita akan tulis P dalam kurungan. Huruf P kita buat dalam kurungan. Automatik tuan-tuan akan tahu ganti nama diri dekat dalam kalimat itu bukan anta, sebaliknya ilahiyah. Macam ni tahu sebab ada P dalam kurungan, dalam kurungan. Karungan pula. Faham kan? Faham kan? Okey, baik. Kita teruskan dengan kalimat soalan yang berikutnya. Tuan-tuan boleh faham ke tidak ni? Boleh kan? InsyaAllah. Yang tak pernah belajar bahasa Arab pun kalau dengar penerangan ni, penjelasan ni, insyaAllah nanti boleh faham. Tuan-tuan. Okey. Alright, soalannya, bagaimana nak mengenali fa? Fa maka, fa yang maknanya maka dalam bahasa Melayu. Ini ialah fa penyambung cerita. Dan fa haraf nasab. Fa ni ada beberapa dalam Al-Quran tuan-tuan. Fa, huruf fa, kemudian ada titik fa tu, kemudian ada baris atas. Jadi kadang-kadang maknanya maka, kadang-kadang maknanya supaya. Macam mana kita nak tahu? Sebab kalau fa maka, ini ialah haraf penyambung cerita. Ingat tak tadi kita jumpa? Kalau nanti saya buka balik, dia punya ni. Tuan-tuan boleh nampak ni, haraf penyambung cerita salah satu daripadanya fa, nampak ni, maka kan? Maka kan? Okey, ada satu lagi fa yang tuan-tuan jumpa. Itu kita panggil dia fa haraf nasab. Kalau fa haraf nasab ni terjemahan dia bukan maka tau. Terjemahan dia ialah supaya. Terjemahannya ialah supaya. Jadi cara kita nak tahu ialah kita tengoklah terjemahan dia khususnya dalam kamus Al-Furqan. Sebab itulah kami bertungkus lumus, bersusah payah sediakan tuan-tuan kamus Al-Furqan supaya tuan-tuan tak terkelirulah dalam perkara-perkara yang macam ni. Jadi kalau fa haraf nasab tu kerja dia menasabkan fi'il mudhari' selepas dia. Tu nanti kita belajar kemudian. Tu bukan soalan ni, ditanya macam mana nak mengenali. So tengok terjemahan dia tuan-tuan. Kalau dalam Quran biasa macam mana nak kenal tu Ustaz? Kalau dalam Quran biasa, tuan-tuan tengoklah kalimat selepas tu. Kalimat selepas tu kalau fi'il mudhari' dan fi'il mudhari' itu mansub, maka itu fa haraf nasab lah. Bukanlah maknanya maka, maknanya ialah supaya lah. Tu maksud dia. Tapi gunalah kamus Al-Furqan, tuan-tuan download free kan. Apasal tuan-tuan nak pakai Quran lain? Kecuali kalau time tuan-tuan nak baca, pakailah Quran apa pun. Tapi bila nak memahami, tuan-tuan gunakan salah satu daripada peralatan yang ada di tangan tuan-tuan ialah kamus Al-Furqan supaya tuan-tuan tahu dia punya kalimat-kalimat tersebut. Okey. Soalan berikutnya nombor 4 Dalam video 88 surah Al-Imran ayat 29, ni ayat dia. Ayat dia. Kalimah ya'lamuhullah maksudnya dia mengetahui oleh Allah. Ni. Ya'lamhullah. Ya'lam ni ada 3 kalimat ni. Ya'lam kalimat lain, kemudian hu kalimat lain, Allahu kalimat lain ni. Ya'lamhullah. Okey. Dia kata ya'lamhullah maksudnya dia mengetahui oleh Allah. Okey. Ia mengetahui rujuk pada Allah. Betul lah, ya'lam, dia mengetahui. Siapa yang mengetahui Allah lah. Kemudian apakah dhamir selepas ya'lam itu, iaitu dia, hu ni, yang hitam ni, merujuk kepada Allah juga.
Apakah dhamir selepas kalimat ya'lam itu juga merujuk kepada Allah? Kenapa ia disebut sebanyak 2 kali? Okey, jawapannya tuan-tuan. Ini bukan rujuk pada Allah, ya'lam Allah ni. Kalau ya'lam, ini dia mengetahui. Dia tu rujuk pada siapa? Dia tu rujuk pada Allah. Dia mengetahuinya. Siapa dia tu? Allah. Dia mengetahui perkara tersebut. Siapa dia? Allah. Jadi Allah ni mengetahui tentang apa? Tuan-tuan kena baca ayat ni balik. Tak silap saya dia rujuk kepada ma ni, apa yang ni. Tuan-tuan boleh cek balik. Tapi ma ni dia bukan rujuk pada Allah. Yang ya'lam ini dia mengetahui. Dia tu rujuk pada Allah. Nampak? Jadi dia mengetahuinya ataupun dia mengetahui perkara tersebut. Perkara apa? Perkara ma ni. Apa dia? Tuan-tuan ceklah balik ayat ni. Ni saya nak jawab soalan. Okay, kemudian ada Allah pula dekat sini. Allah ni, Allah lah. So, kenapa Allah ni bari depan? Kerana Allah ni merupakan pelaku kepada perbuatan dia mengetahui ni. Jadi kalau kalimat itu merupakan pelaku, maka hujung dia kena bari depan lah. Contoh yang mudah untuk belajar, untuk pendengar ataupun yang mengikuti ni yang belum belajar bahasa Arab. Saya pernah jelaskan, kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, kalimat perbuatan, katalah dia berlari, dia berjalan, dia makan, mereka duduk, engkau tidur, kami pergi, itu semua kalimat perbuatan. Dan kalimat perbuatan tu memang wajib kena ada satu ganti nama diri dekat dalam kalimat tersebut. Dia duduk, dia makan, dia pergi, aku duduk, aku pergi, aku makan, mereka makan, engkau makan, aku makan, kami makan, kamu makan. Mesti kena ada kamu, dia, mereka. Kalau dalam kalimat perbuatan wajib kena ada. Jadi tuan-tuan, dalam kalimat ya'lam, inilah kalimat perbuatan. Jadi wajib ada ganti nama diri dekat dalam ni. Ganti nama diri dia apa? Ia lah, ataupun dia, ataupun ia sama. Nampak? Jadi ia ataupun dia ni rujuk kepada Allah. Dia mengetahui. Dia mengetahui. Dia tu rujuk pada Allah. So ganti nama diri dalam ya'lam ini ialah dia. Dalam bahasa Inggeris ialah him ataupun he. Okey. Sekarang ni, who ini bukan rujuk pada Allah. Who ni rujuk kepada sesuatu yang diketahui oleh Allah. Dia mengetahuinya. Ini maf'ulun bih sebenarnya tuan-tuan. Nanti kalau tuan-tuan belajar dengan kita saya jelaskan. Kalau ada ganti nama diri melekat selepas kalimat perbuatan macam ni, automatik ganti nama diri ini ialah yang diketahui oleh Allah itu. Kalau mereka melihatnya, adanya kan. Jadi nya tu sebenarnya yang kena lihat oleh mereka tu. Dia maf'ulun bih. Itu nanti tuan-tuan akan belajar kalau masuk sistem. Siapa yang nak masuk sistem tuan-tuan? Tuan-tuan pergilah dekat, nak masuk sistem pengajian kita, tuan-tuan pergi dekat, tuan-tuan type saya berminat dan terus pergi ke 0195119000. Tuan-tuan akan start daripada awal, daripada zero. Dan khusus ni sesuai untuk semua orang, walaupun dia zero Arabic, dia langsung tak pernah belajar bahasa Arab, dia memang sesuai untuk dia. Okey. Kemudian Allah ni, dia merupakan kalimat isim, dia bari depan kerana dia merupakan yang melakukan sesuatu perbuatan dalam rangkap ni. Dia apa kelakuan, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan ialah ya'lam ini. Dia mengetahui. So dia merupakan pelaku. Sebab tu dia bari depan. Ataupun kalau tuan-tuan belajar dengan kita, tuan-tuan akan tahu dia sedang berpangkat marfu'. Tanda marfu' dia dhammah. Penyebab dia merupakan pelaku pada ya'lam ni. So itu jawapan dia tuan-tuan. Baik, kita teruskan. Okey. Dalam nota kita, kadang-kadang Ustaz gunakan perkataan huruf illah. Kadang-kadang haraf illah. Apa beza huruf dan haraf tersebut? Okey tuan-tuan. Apa dia haraf? Apa dia illah? Apa dia illah? Illah ni artinya ialah, kalau tuan-tuan belajar tajwid, tuan-tuan perasan tak? Ada satu tempat yang tuan-tuan sebut sebagai huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad ni tuan-tuan kena panjangkan di 2 harakat. Kecuali kalau selepas mad tu, tuan-tuan jumpa huruf hamzah kena panjangkan sampai 6 harakat. Adalah kaedah di dalam pengajian tajwid. Tapi haraf illah tu sendiri ialah huruf-huruf yang huruf-huruf mad itulah. Huruf mad ni kadang-kadang huruf ya yang tak ada titik, betul tak? Kadang-kadang alif yang tak ada hamzah atas dia, kadang-kadang huruf waw yang tak ada baris. Itu kita panggil tiga-tiga tu ialah haraf-haraf, itu ialah huruf illah. Itu ialah huruf illah. Jadi semua kalimat yang ada huruf illah, itu kita kenali dia sebagai mu'tal. Itu ada kena-mengena dengan soalan nombor 6 tadi. Okey, sekarang ni ditanya kenapa Ustaz kadang-kadang guna huruf illah, kadang-kadang guna haraf illah. Okey, jawapannya ialah huruf tu kalimat jamak. Haraf tu kalimat mufrad dia.
macam apa kita panggil lah, katalah kalimat bait itu kalimat rumah tapi satu biji rumah. Kalau rumah-rumah, banyak rumah, dia tak sebut bait. Ataupun orang Arab tak ada bait-bait, tak ada. Orang Melayu je guna perkataan berganda kan. Kalau orang Arab, rumah-rumah disebut buyut. Bunyi dia kelakar sikit pada orang Melayu kan. Kalau bait tu satu, kalau jamak dia buyut. Ataupun kalau satu kitab, kalau jamak kitab, kutub. Bunyi sebutan ni lain. Sama lah macam huruf dengan haraf. Huruf tu jamak dia, maknanya huruf illah. Dia ada 3 kan, jadi sebab tu dia jamak. Tapi kadang-kadang saya pakai haraf illah saja. Haraf illah ni mufrad dia lah huruf illah, ataupun satu huruf daripada salah satu dari 3 tu. Macam itulah. Okey, soalan ke-6, apakah beza makna illah dan mu'tal? Ni pun soalan pelajaran yang sama. Okey, haraf illah kadang-kadang kita sebut ujung dia mu'tal. Jadi haraf illah ni tuan-tuan dah tahu, ya yang tak ada baris tu, alif yang tak ada hamzah tu, ataupun waw yang tak ada waw yang tak ada titik, ya yang tak ada titik, alif yang tak ada hamzah ataupun waw yang tak ada baris. Jadi bila ada saja kita kata oh kalimat ni mu'tal hujung dia. Kalimat bila ada je haraf illah, maka kalimat itu kita consider sebagai haraf yang kalimat yang mu'tal. Kalimat yang hujungnya mu'tal. Jadi macam ni tuan-tuan nak kata. Haraf illah ialah 3 huruf tadi, ya, waw, alif tadi, dan setiap kali kalau tuan-tuan jumpa kalimat yang hujungnya ada di salah satu, kita consider oh ni mu'tal, ni mu'tal, ni mu'tal, ni mu'tal. Macam ni tuan-tuan nak terjemah. Maknanya kita nak kata haraf illah tu ialah haraf berpenyakit, kemudian kalau kita jumpa kalimat, ada saja kalimat yang hujungnya ada haraf illah, maka kita consider kalimat ni ialah kalimat yang bermasalah, kalimat ni kalimat yang bermasalah, ataupun kalimat ni kalimat yang berpenyakit. Itulah antara illah dengan mu'tal tu. Jadi memang perbahasan dia pun lain tuan-tuan. Kalau dalam pengajian kita pun, masa kita masuk peringkat yang ketiga nanti, kalau kalimat-kalimat yang hujungnya ada haraf illah, dia punya perbahasan dia berbeza dengan kalimat yang hujung dia tidak ada haraf illah. Itu beza. Tuan-tuan masuklah, nanti saya jelaskan satu persatu. Ini sekadar untuk jawab jawapan daripada pelajar kita. Okey. Kenapa Allah gunakan waw dan ya untuk jamak muzakkar salim? Kenapa Allah gunakan waw dan ya untuk jamak muzakkar salim? Baik, saya nak jelaskan apa jamak muzakkar salim dulu untuk pelajar-pelajar, yang baru. Okey, tuan-tuan dengar dulu. Apa dia jamak muzakkar salim? Baik, tuan-tuan. Jamak muzakkar salim ni, jamak ni maknanya plural ataupun banyak tau. Rumah-rumah, pokok-pokok, orang-orang Islam, orang-orang kafir, orang-orang beriman, itu semua adalah kalimat jamak. Okey, dalam kalimat jamak banyak-banyak ni tuan-tuan, dia ada kalimat jamak muzakkar salim. Kalimat jamak muzakkar salim. Jadi kalimat jamak muzakkar salim, apa makna muzakkar salim? Okey. Jamak tu tuan-tuan tahulah plural. Muzakkar ni maknanya khusus untuk muzakkarlah lelaki. Salim ni yang sempurna, maknanya yang ikut kaedah yang telah ditetapkan dalam bahasa Arab. Okey, apa dia kaedah dia? Kaedah dia senang saja. Ujung dia sama ada una ataupun ina. Katalah kalimat seorang lelaki Islam, kita panggil muslim. Kalau plural dia muslimina atau muslimuna. Jadi kaedah dia apa? Kaedah dia ina atau una kat ujung lah. Kafir, seorang lelaki kafir. Kalau jamak dia kafirina, kadang-kadang kafiruna. Makna sama. Kalau mukmin, seorang lelaki beriman. Tapi kalau jamak dia sama ada mukminina atau mukminuna. Dia salah satu tu kena pilih, mukminina atau mukminuna. Jadi soalan dia, kenapa Ustaz jamak muzakkar salim ni macam tu? Okey, apa beza antara jamak muzakkar salim dengan jamak yang bukan muzakkar salim? Jamak yang tak salim macam ni pula. Okey. Jamak yang tak salim ni dia jamak juga tapi dia tak ikut kaedah ina una. Apa contoh dia? Tadi saya dah bagi katalah kalimah tu kalimat rumah, baik. Kalau jamak dia kita tak kata baitina, baituna, tak ada. Kalau jamak untuk rumah, buyut. Kalau pen, satu batang pen orang Arab sebut qalam. Kalau jamak dia tak ada qalamina, qalamuna, tak. Disebut aqlam. Aqlam. Ataupun kitab, satu biji kitab, sebuah kitab, disebut kitab. Kalau jamak dia kutub, dia tak ada ina una. Tapi ada sebahagian perkataan yang kalau dijamak memang dia guna jamak yang ikut kaedah sempurna tu. Contohnya muslim tadi, muslim muslimina muslimuna, kafirina kafiruna, mukminina mukminuna, shaimina orang yang puasa, shaimina shaimuna tu orang-orang yang berpuasa, tuan-tuan. Baik. Sekarang ni kenapa Ustaz kita pakai ina una untuk tanda jamak muzakkar salim? Itulah soalan dia tadi. So jawapannya ialah, mana saya tahu tuan-tuan, itu memang kaedah bahasa Arab. Kalau tuan-tuan nak tahu, bahasa Arab ni dah wujud sebelum Quran itu diturunkan kepada manusia.
Jadi Allah pilihlah bahasa Arab tersebut untuk digunakan sebagai bahasa Al-Quran yang nak diajar kepada setiap manusia. Adalah banyak sebab, kalau tuan-tuan tengok penafsiran dia, 1001 macam sebab. Antaranya saya sendiri pun kagum dengan bahasa Arab ni, sebab dia punya ketepatan dia berbanding dengan bahasa lain, dia sangat tepat, dia sangat precise. Jadi kita kebarangkalian untuk kita nak keliru tu susah. Contohnya kalau macam dalam bahasa Melayu, dia masuk, kemudian dia masuk dalam neraka contohnya. Jadi dia masuk dalam neraka, jadi kita tak tahu dia tu rujuk kepada lelaki ke perempuan, seorang ke ramai. Jadi kalau dalam bahasa Melayu, dia masuk. Kalau untuk perempuan, mungkin kita kata dia masuk, lelaki pun dia masuk juga. Kita tak tahu yang masuk tu lelaki ke perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau dia masuk lelaki, sebutan dia lain. Kalau dia perempuan yang masuk, perbuatan dia, sebutan dalam bahasa Arab tu lain. Jadi itu menunjukkan precisenya tuan-tuan bahasa Arab ni. Dan fi'il madhi ke fi'il mudhari' dia cuma satu kalimat saja dia cover semua sekali. Contohnya jalasa, dia telah duduk. Automatik kita akan tahu yang duduk tu dia. Yang kedua itu ialah fi'il madhi, dia dah duduk siap-siap dah. Dia dah duduk siap-siap dah. Berbanding dengan bahasa Melayu, tuan-tuan kena guna 3 patah perkataan baru sebanding dengan jalasa satu perkataan bahasa Arab. Jalasa satu perkataan. Kalau bahasa Melayu, dia telah duduk. 3 perkataan baru sebanding dengan satu kalimat bahasa Arab. Jadi nak tunjukkan bahasa Arab tu dia sangat sempurnalah untuk dijadikan bahasa pilihan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran kepada kita, tuan-tuan. So kalau tanya dengan saya kenapa pakai wow, kenapa pakai wow, kenapa pakai ya Ustaz? Jawapannya itu memang telah digunakan oleh orang Arab sebelum daripada Al-Quran itu diturunkan lagi. Ya tuan-tuan. Okey, kita pergi kepada alright, kita masuk ke ayat kita. Itu soalan kita yang terakhir tuan-tuan. Okey, kita akan gunakan ayat kita yang baru. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Saya percaya ramai yang hafal lah surah ni kan. Ayat ni lah, bukan surah ni. Surah Baqarah ni panjang 3 juzuk lebih kan. So ini ayat ni di awal-awal jadi ramai juga yang dah hafal. So khatamallahu ala qulubihim. Maknanya ialah Allah dia telah menutup hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Ataupun kalau tuan-tuan nak guna kalimat-kalimat yang digunakan oleh Allah, Allah telah menutup ke atas hati-hati mereka. Ke atas bolehlah tuan-tuan nak tambah, tapi tak tambah pun tak apa. Allah menutup hati-hati mereka kan senang. Tapi kalau tuan-tuan nak kata Allah menutup ke atas hati-hati mereka, bolehlah kita raikan ayat yang kalimat yang digunakan oleh Allah dalam konteks ayat ni. Wa ala sam'ihim. Selain daripada Allah menutup hati-hati mereka, Allah juga menutup pendengaran mereka. Kalau ikut penafsiran ada 1001 macam penafsiran berkenaan dengan ayat ni tuan-tuan. Orang-orang kafir sebahagiannya Allah telah menutup hati mereka dan pendengaran mereka. Maknanya Allah tutup hati mereka tu, cakap apa pun dia memang dah tak nak terima. Kemudian Allah menutup pendengaran mereka. Bukan Allah pekakkan mereka, sebenarnya mereka dengar, tapi Allah mentakdirkan mereka ni, ataupun Allah menjadikan mereka ni walaupun mereka dengar tapi mereka tak nak terima. Sebab tu Allah kata ditutup pendengaran mereka. Dia dengar tapi pendengaran dia itu tidak memberi kesan kepada dia. Cakap apa pun tidak memberi kesan kepada dia. Sebab apa? Sebab hati mereka telah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Khatama Allah. Telah ditutuplah. Tuan-tuan kan pernah kita kalau khatam Quran kan, penutup Al-Quran, khatam Al-Quran. Jadi khatam ni maknanya tutup, penutup. Dia dihabiskan dekat situ, ditutupkan dekat situ, ataupun dipateri pun boleh jugalah kalau tuan-tuan tengok dalam sebahagian terjemahan. So makna dia membawa kepada makna yang sama. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kemudian wa ala absarihim ghishawah. So Allah tutup hati-hati dan pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan mereka ghishawah, ada tutupan, ada penutup, terdapat tutupan. So adakah tuan-tuan nak samakan benda ni juga? Mungkin ada yang tuan-tuan ada pentafsir yang menyamakan perkara inilah, tutupnya hati, tutupnya pendengaran, samalah tutupnya mata. Tapi itu bukan kaedah yang diberikan oleh Allah dalam konteks ayat ini. Allah kata hati mereka, hati mereka dan pendengaran mereka Allah tutup. Allah khatama, Allah tutup.
Tapi di atas penglihatan mereka risyawah, guna perkataan lain. Tapi macam itulah bahasa Melayu ni dia tak mampu nak saingi ketepatan dalam bahasa Arab tersebut. Kita cuma boleh terjemah risyawah ni juga kita katakan dia sebagai penutup lah. Jadi dalam pada penglihatan mereka Allah letakkan tutupan. Apa maksud tutupan dan apa maksud penafsiran ayat ni? Penafsirannya ialah walaupun nampak, walaupun tahu, walaupun memang jelas-jelas depan mata orang ni memang salah. Orang ni memang tak boleh percaya, orang ni memang penipu, dah penipu kali pertama, penipu pula kali kedua. Tapi tak tahu sebab apa, nak juga percaya, nak juga ambil dia tu sebagai orang yang kita ikut. Orang ni akan ada problem tuan-tuan. Orang ni akan ada problem. Dah nampak terang-terang, dah nampak jelas. Bukan dengar cakap orang, nampak sendiri. Kadang-kadang fitnah orang, tuan-tuan kena tengok juga fitnah orang. Tapi kadang-kadang bukan fitnah, nampak depan mata. Nampak depan mata keburukan perangai dia, penipuan yang dilakukan. Saya tak cerita pasal sesiapa pun tuan-tuan, tapi ni saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan kita guna akal lah tuan-tuan, kita guna akal. Kalau kita tengok keburukan kepada seseorang itu telah dilakukan berulang kali dan kita tengok dengan mata kepala kita sendiri tuan-tuan. Jadi kita berhati-hatilah dengan perkara tersebut supaya janganlah kita masuk dalam kelompok ni. Tapi kelompok ni bukan kita insya-Allah tuan-tuan. Inilah orang kafir. Orang kafir. So Allah anggap orang ni sebagai orang kafir, so tak payahlah pergi dakwah kat dia orang. Dakwah boleh, tapi fokuskan kepada orang yang nak menerima dulu. Kalau orang yang memang dah ada tutupan macam ni, kau cakap apa pun dia melantun balik, so relax dulu, yang tu biar dulu. Cari yang nak dengar kita punya perbahasan ataupun kita punya nasihat dulu. Ada ramai orang kan, cari yang mudah dulu. Walahum azabun azim. Walahum, dan untuk mereka azabun azim. Orang ni untuk mereka Allah sediakan azab yang pedih. Tuan-tuan, untuk mereka Allah sediakan azab yang pedih. Faham tuan-tuan? So kita ambil teknikal tuan-tuan. Okey, khatamallahu ala qulubihim. Khatama, dia telah menutup. Ini ialah kalimat fi'il madhi. Fi'il madhi ganti nama diri dekat dalam fi'il ini ialah dia. Dia rujuk pada siapa? Siapa yang telah buat kerja menutup ni? Itu Allah. Ada tulis dekat sini, Allah. Faham tuan-tuan? Kalau pelajaran peringkat ketiga, khatama ni fi'il madhi, dia merupakan fi'il yang mabni. So tak payah bahas soal baris dia. So dia mabni. So khatama ni mabni dengan baris apa? Dia mabni dengan baris atas. Nampak tak? Dia memberi dengan fathah. So tak payah bahaskan tentang perkara tersebut lagi. Kemudian kalimat berikutnya persoalan peringkat kedua, ada tak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada maf'ulun bih dalam ni. Maf'ulun bih ni yang kena tutup. Habis ustaz, yang kena tutup ni qulubi lah ustaz. Okey, dalam dari segi makna dalam bahasa Melayu mungkin tuan akan kata qulubi sebagai maf'ulun bih, tapi dalam teknikal nahwu bahasa Arab dia bukan maf'ulun bih. Dia adalah kalimat isim majrur. Dia dibariskan oleh haraf jar, dibaris bawahkan oleh haraf jar ala. Nanti kejap kita sampai. Okey, Allahu kalimat isim, dia ialah isim yang boleh kita ubah baris. Itu kita panggil isim biasa. So dia ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia boleh diubah-ubahkan baris dia. Dalam konteks ini, kalimat Allah, kalimat yang mulia ni dalam ilmu nahwu dia sedang berpangkat apa? Dalam ilmu nahwu dia sedang berpangkat marfu'. Tanda marfu' di mana? Tanda marfu' dia dhammah. Kita tanya kenapa pula dia dapat apa tanda marfu'? Tanda marfu' dia dhammah. Kenapa dia dapat pangkat marfu'? Kerana dia merupakan pelaku kepada perbuatan menutup ni. Khatama ni dia ada 6 sebab kenapa isim dapat pangkat marfu'. So salah satu daripada sebab dia menjadi pelaku. So itulah yang terjadi pada ayat ni. So kalimah Allah ni dimarfu' kerana dia merupakan pelaku. Kemudian ala merupakan haraf jar. Kerja haraf jar ialah membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Itu yang telah dilakukan oleh ala ini tuan-tuan. So qulubi maknanya hati-hati. So inilah kalimat isim. Ini kalimat jamak lah ni. Tapi dia bukan jamak salim. Okey ustaz, apa gelaran kalau bukan jamak salim? Jamak taksir. Kalau bukan jamak salim kita panggil jamak taksir. Ni jamak taksir lah. Macam tadi saya bagi contoh. Bait jadi buyut, qalam jadi aklam. Tu jamak tapi jamak taksir, bukan jamak salim. So inilah kalimat isim, dia isim biasa. Kalau isim biasa dia berpangkat apa? Dia sedang berpangkat majrur. Mana kita tahu dia berpangkat majrur? Tu tanda dia, ujung dia kasrah. Nampak? Kalau kasrah, kalau berbaris bawah, maka itu tanda yang kalimat ini sedang berpangkat majrur. Okey, apa tanda dia sedang berpangkat, apa penyebab dia dapat pangkat majrur? Kerana sebelumnya ada haraf jar ala.
Macam tu Okey, kullu bihim ni dua isim berpasangan, dia merupakan pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Tuan-tuan pelajar-pelajar yang mana mengikuti program ni, yang mengikuti video ni, tuan-tuan akan diajar satu persatu daripada mula sampai habis. Apa yang kita bahas, kita i'rabkan satu persatu ni, semua tuan-tuan akan belajar kalau tuan-tuan ikuti kita punya program. Macam saya sebut tadi lah, kalau tuan-tuan nak ikuti program, pergi type saya berminat dan hantar ke 01951195000. 01951195000. Okey, kullu bihim ni dia ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Ni selain daripada dia menjadi kalimat yang berbaris bawah disebab ala, dia juga menjadi kalimat, dia juga menjadi mudhaf kepada him ni. So ni mudhafun ilaih ni lah. So him ni ialah merupakan kalimat isim juga, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim dhamir, isim dhamir. Dia dhamir kepada siapa tuan-tuan? Dia dhamir kepada orang kafir yang dimaksudkan, yang diceritakan oleh Allah dalam konteks ayat ni tuan-tuan. So isim dhamir dia mabni, dia mabni. Okey, kalimat ni dia mabni dengan apa? Dia mabni dengan baris mati. So tak payah bahas soal baris. Wa ala sam'ihim, wa dan haraf ataf ala atas sam'i. Sam'i maknanya pendengaran. Ini ialah kalimat isim. Dia ialah isim biasa, dia sedang berpangkat majrur. Tanda majrur dia kasrah. Penyebab dia dapat pangkat majrur apa? Penyebab dia selepas haraf jar. So sam'ihim ni dua isim berpasangan. Sekali lagi dia merupakan pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. So sam'i ni dia jadi mudhaf sekali lagi dan dia jadi him ini menjadi mudhafun ilaih kepada sam'i ni. So dia pegang dua peranan lah, samalah macam qulubi ni tadi So him maknanya mereka, mereka ni rujuk kepada orang kafir tersebut. Dia merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi, isim dhamir. So dia mabni Okay, wa ala absarihim ghishawah. Wa ala absarihim ghishawah. Wa haraf ataf ala atas. Ini merupakan rangkap isim tuan-tuan, sebab dia dimulakan dengan isim wa ala absarihim ghishawah. Ni haraf kita tinggalkan. Wa haraf ala haraf absari. Ni isim. So perlumbaan antara isim dan fi'il, kita jumpa isim dulu, maka rangkap ni lah rangkap isim Tapi kaedahnya tuan-tuan, dalam kaedah yang telah diperkenalkan oleh para ulama nahwu sejak dulu, kalau tuan-tuan jumpa jenis rangkap yang macam ni, jenis ayat ataupun rangkap yang tiba-tiba jumpa haraf jar dulu, maka sebenarnya kalimat ini kalau nak faham, kita terbalikkan. Dia punya ghishawah ni sebenarnya di depan. Wa ghishawatun ala absarihim. Wa ghishawatun ala absarihim. Terus pelajar-pelajar boleh faham. Sebenarnya kalau kita tak terbalikkan pun tuan-tuan faham juga. Ini kaedah sistem lama. So ghishawatun ni sebenarnya dia punya subjek. Tapi subjek yang telah diletakkan di hujung ataupun subjek yang telah dikemudiankan. Subjek ni mubtada lah. Mubtada kalau dalam istilah nahwu bahasa Arab. So dipanggil kalau kaedah lama, dipanggil dalam kaedah lama ialah mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Mubtada yang diletak di hujung. Okey, wa ala absarihim ghishawah. Wa dan haraf ataf ala atas ni ialah haraf jar. Absari ni ialah kalimat isim biasa, dia sedang berpangkat majrur. Tanda majrur dia kasrah, penyebab dia selepas haraf jar. So sekali lagi absarihim ni dua isim berpasangan, di pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih, bukan pasangan mausul sifat. So him ini ialah kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, isim dhamir. So dia dhamir ganti nama diri, dia ganti nama diri atau dhamir kepada siapa? Dhamir kepada orang-orang kafir yang dimasukkan dalam cerita ni. So ghishawatun merupakan kalimat isim. Dia ni ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia sedang berpangkat marfu', marfu'. Tanda marfu' di mana? Tanda marfu' dia dhammah dekat ujung ni. Okey, kenapa dia dapat pangkat marfu'? Dalam sistem lama mengatakan ghishawatun ini dia merupakan mubtada, tapi mubtada yang diletak di hujung ataupun mubtada muakhar dipanggil. Okey, walahum azabun azim. Ini pun sama juga kes dia tuan-tuan. Tiba-tiba kita jumpa la ni haraf jar kan? La ni haraf jar. So sebenarnya ini dia punya subjek ni rangkap isim. Sebab dia nampak isim dulu, wa haraf, la haraf, tinggalkan him, hum. Hum ni kan kalimat isim, jadi maknanya rangkap ni rangkap isim. Dia terdiri pada mubtada dan khabar lah. So mubtada di mana? Mubtada dia telah dikemudiankan. Subjeknya telah dikemudiankan. Ni kaedah lama tuan-tuan. Sebab apa? Sebab rangkap ni telah dimulakan dengan haraf jar. So azab wa azabun azimun lahum. Tu maksudnya. Dan azab yang besar untuk mereka. Macam tu. Okay, wa dan haraf ni haraf apa? Penyambung kita. La ni haraf jar.
Ala haraf jar, la pun haraf jar juga, kerja dia memberi bawahkan kalimat selepas dia kan. Tapi home ni tuan-tuan tak boleh bubu baca homi, tak boleh. Sebab apa? Sebab ni ialah kalimat yang kebal, yang mabni. Ini isim yang ada gelaran dan fungsi kebanyakannya ataupun semuanya memang mabni lah. So jangan pandai-pandai, ustaz ni haraf jar, mesti kita baca wala homi ya, tak ada. Tuan-tuan orang tahulah, tuan-tuan pernah belajar bahasa Arab, tapi orang tahu tuan-tuan selalu punting kelas. So home mereka, inilah kalimat isim, dia ialah isim mabni. Mereka rujuk pada siapa? Rujuk pada orang kafir yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ni. Azabun azimun. Azabun azim ni dua isim berpasangan. Apa pasangan ni? Kejap lagi saya jelaskan. So azabun dia ialah kalimat isim biasa. So dia sedang berpangkat marfu', tanda marfu' dia dhammah. Penyebab marfu' apa? Penyebab marfu' dia ni merupakan mubtada' yang diletak di hujung. Mubtada' yang diletak ataupun mubtada' muakhar. Apa khabar dia? Khabar dia lahum. Tadi kan saya dah jelaskan. So azimun, okey, azimun ni dua isim berpasangan. Ini barulah pasangan mausuf dan sifat ataupun zat dan sifat. Ni zat dia, ni sifat dia. Ni zat dia, ni sifat dia. Ataupun kalau dalam kaedah bahasa Arab biasa kita sebut mausuf dan sifat. Jadi ini sifat kepada azab ni. So kalau sifat ni dia akan follow saja baris zat dia, baris mausuf dia. So alif lam pun kena follow juga. Azab kan tak ada alif lam. Jadi azim pun tak ada alif lam. Azab kan bari dua di depan dan dia pun ikut bari dua di depan, tuan-tuan. So azabun azim, azimun dia berpangkat marfu', dia berpangkat marfu', tanda marfu' dia dhammah. Penyebab marfu' apa? Penyebab marfu' dia merupakan sifat kepada azab ni. Jadi diikut saja apa saja yang ada azab. Kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, kita masukkan dalam kolom at-tawabi'. At-tawabi'. Tuan-tuan. So terima kasih atas perhatian. Tuan-tuan tolonglah apa ni, kalau tuan-tuan nak menyumbang, tuan-tuan terus pergi ke nombor akaun ni. Tuan-tuan boleh tolong saya untuk memperkembangkan pengajian bahasa Arab sistem Al-Furqan ni, tuan-tuan. Ramai orang dapat manfaat, insyaAllah. So pertubuhan bahasa Arab Al-Furqan, tu ada nombor dia, nanti tuan-tuan boleh cek balik. So tuan-tuan bantu saya, paling banyak sekali kita kena bayar duit iklan. Kalau tuan-tuan bagi sumbangan kat saya, duit iklan itulah yang saya akan gunakan melalui infak, tuan-tuan. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian dan insyaAllah nanti kita berjumpa lagi di lain pertemuan, insyaAllah. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.